Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara dan saudara-saudara sekalian, hari ini sidang kita menjemput dua orang tetamu. Satunya orang yang rapat dengan punca kuasa dan satu orang lagi orang yang rapat dengan komuniti dakwah. Kita akan bincang tentang realiti semasa dakwah di Malaysia. Saya bergu dengan Dr. Kamil. Ini saya punya partner sejak pada awal lagi. Yang saya akan menjadi facilitator dan akan dibantu oleh Dr. Kamil. Dan peranan Dr. Kamil akan mencelah dengan soalan-soalan ataupun permintaan untuk membuat keterangan-keterangan dan sebagainya. Jadi tetamu kita yang pertama ialah Datuk Sri Anwar Zaini, seorang ahli Dewan Negara Perak dan ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak. Dan yang kedua ialah Dr. Sharifah Hayati, Ketua Jabatan Siasat Syariah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Saya harap kita boleh berbincang dengan selesa pada hari ini. Kita ada 1,5 jam. Tetapi kalau panel meminta lebih daripada itu, saya akan benarkan kerana kita mempunyai laluan yang cukup luas untuk berbincang. Selepas perbincangan ini, kita ada perbincangan untuk round yang kedua, iaitu pleno yang kita katakan, iaitu merangkumi keempat-empat. Minggu hadapan ini kita akan berforum dengan Datuk Fadilah Kamsah dan Syam Rahayu, Dr. Syam Rahayu, dan kemudian lepas itu kita akan bergabung. Baik, saya pergi kepada Dr. Sharifah dululah. Dr. Sharifah, tanpa apa-apa soalan yang tertentu daripada saya. Apakah yang Dr. Sharifah melihat realiti dakwah dalam negara kita sekarang ini? Bebaskan diri untuk menyatakan. Kemudian saya akan pergi kepada Datuk Seri dengan persoalan yang sama. Okey, silakan. Terima kasih banyak kepada guru saya ya, dan pernah bos saya juga ya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih atas ruang dan peluang berkongsi pandangan pada petang ini, Prof, bersama dengan tokoh yang saya hormati, Datuk Sri Muhammad Anwar Zaini. Datuk Sri sihat ya? Senang nak berforum dengan Datuk Sri. Itulah, Alhamdulillah. Dan juga guru saya juga, Ustaz Dr. Kamil. Alhamdulillah, Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kena buat disclaimer dulu awal-awal dengan maksud apa yang saya nak nyatakan pandangan saya ini, mungkin penelitian saya tak cukup teliti ya. Mungkin juga pengetahuan saya tidak cukup untuk menjangkau apa realiti dakwah yang berlaku pada hari ini. Mungkin juga pengalaman saya itu amat sedikitlah berbanding dengan tokoh-tokoh yang ada bersama dengan saya pada petang ini. Kalau pengalaman saya itu nak bandingkan, wah, tak tahulah apa bendanya. Saya mungkin sekolah Arab lah dulu tahun 80-an, mungkin ada sikit. Masa tu di Johor panggil sekolah Arab lah tu. Tu tak tingkatan 1. Tingkatan 1 tahun 80-an, masa tu bila masuk sekolah Arab, Datuk Sri dan Ustaz, tingkatan 1 dah masuk sekolah Arab. Ni dulu punya cerita realiti. Cikgu tanya dengan mak saya, ini tingkatan 1 dah masuk sekolah Arab, esok besar nak jadi apa? Dia kata. Itu realiti pada ketika itu, dan orang faham tentang dakwah dan agama pada ketika itu. Jadi kalaupun adalah sedikit pengalaman itu tahun 80-an, mungkin 90-an, itu pun dibawa oleh Prof. Datuk Muhammad, perkenalkan untuk media-media dakwah Koran Perdana kali pertama. Prof ingat lagi? Di Shah Alam. Bawa dua hidup seorang mati seorang.
Tahun 98 saya buat disclaimer awal mungkin saya tidak menjangkaunya, tapi insyaAllah kita cuba kerana benda ni pun tajuk realiti dakwah ni pun di hati kita semua. Kalau saya nak berilah Prof, Datuk Sri, Doktor, Ustaz Kamil pandangan pun, asas saya adalah kepada dua perkara penting dulu untuk kita melihat realiti dakwah di Malaysia. Asas yang pertama ialah ketinggian agama yang ada di negara kita, ketinggian kedudukan agama di negara kita. Saya fikir asas ini juga perlu dilihat oleh seluruh masyarakat di negara kita. Kedudukan agama sebagai kita katakan dalam perlembagaan persekutuan itu kan, agama itu sebagai agama negara, agama persekutuan, ini harus difahami juga oleh kita semua, sekaligus melihat kedudukan dakwah di negara kita tidak boleh dipisahkan hal itu. Begitu juga kedudukan raja-raja yang di Pertuan Agong, yang menjadi ketua agama, yang menaungi institusi-institusi dakwah dan keseluruhannya sehinggakan kepada peruntukannya, manpowernya, dasarnya, kesemuanya menghala kepada satu asas ini. Jadi kalau asas ini tidak jelas, itu boleh memberi banyak kesan terhadap realiti dakwah di negara kita. Yang keduanya yang menjadi asas kan Prof, Datuk Sri, bagi saya ialah dengan melihat maksud dakwah itu sendiri. Kalau dulu orang melihat dakwah itu, contoh macam saya katakan tadi, dakwah itu ialah sekolah agama, dakwah itu ialah, saya dulu balik ke sekolah Arab, tingkatan 1 kalau balik ke Johor nanti ada yang tanya, ini anak orang ni dah masuk dakwah pasal pakai tudung labuh. Kan dulu dakwah itu dilihat pada penampilannya, dulu dilihat juga pada, mungkin sampai ke hari ini, pada penampilannya, pada namanya, yang namanya da'i, yang namanya ustaz, yang namanya tok mudim, tok qadi, yang talqin kan, yang tajhiz kan, yang imam kan, yang tahlil kan, begitu. Tidak salah juga, kerana itu juga maksud dakwah secara khusus, kerana orang-orang ini adalah golongan yang membawa idea-idea itu. Tetapi kita juga nak perbetulkan asas fahaman ini seperti yang tersebut di dalam surah Fussilat ayat 33, yang tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair kan. Maksud dakwah itu yang ajak kepada kebaikan itu, sehingga lahirnya profesional muslim, teknokrat muslim. Ini wajar saya fikir dalam membaca realiti dakwah. Kalau kita ingin sampai ke tahap membaca tamadun, kita tidak adil kalau nak baca tamadun hanya melihat dakwah pada maksudnya yang khusus itu kan. Sedangkan zaman kegemilangan Islam itu, Ibn Sina, Ibn Rushd, Avicenna itu dibaca sebagai nama Islam dalam bidang perubatan yang hebat, bukan dia hanya sebagai seorang da'i. Jadi saya nak melihat maknanya realiti dakwah di Malaysia itu dengan asas dua ni, iaitu maksud harus difaham oleh masyarakat kita, bukan hanya dakwah tu agensinya, bukan hanya dakwah tu atas nama yang ada Arab-Arabnya itu, madrasahnya, pondoknya, tetapi dakwah dalam konteks yang membawa kepada kebaikan, menyeru kepada agama, akidah dan pembangunan hidup, sehingga boleh kata Pak Hamka, saya ingat dalam tafsir dia kan, Al-Azhar itu mengatakan harus itu melihat bahawa agama itu memimpin bagi orang boleh berjalan, bahkan kalau kita lebih 50 tahun merdeka boleh berlari, harus boleh mengangkat supaya tinggi, harus boleh membangun, memapah bagi yang rebah. Jadi peranannya itu seperti kata Prof tadi, tak ada soalan, tapi soalan tu luas sekali. Jadi Prof Sharifah. Dr. Kamil. Saya terima kasih sebab Prof Sharifah dah buka satu gagasan dakwah yang luas dalam arti kata yang komprehensif. Cuma saya tanya satu, sebagai satu yang disebutkan tadi, adakah dari segi organisasi dakwah negara kita ni agak teratur atau masih boleh diperbaiki dari segi organisasi dakwah?
Okay, Alhamdulillah. Datuk Dr. Kamil bertanya saya soalan yang sangat penting tentang pengorganisasian dakwah. Bila saya nak menjawab itu, saya harus balik kepada maksud yang saya maksudkan di awal tadi. Kita harus lihat perkembangannya dulu. Tengok gini, bagi saya perkembangan dakwah di Malaysia ni, pengorganisasian ni jauh lebih baik daripada yang kita tahu dulu. Apalah contoh ya, prasarana. Ya, pengorganisasian ini termasuk dari sudut orangnya, prasarananya, nanti bajetnya atau apa-apa lain itu nanti kita akan ceritakan lagi, tapi kita tengok yang ni dulu bagi saya. Prasarananya contoh kita ada, ialah kalau tidak kita yang menyebutnya, siapa lagi kan doktor? Kita tidak mengangkatnya, siapa lagi kan? Tapi bukan jadi juru cakap ya. Kompleks Islam Putrajaya lah contoh ambil. Pernah ditabalkan dalam anugerah anugerah Hartanah Asia Pasifik 3 tahun yang lalu, 2017, pemenang kepada anugerah pembinaan pejabat yang terbaik. Ketika itu di Bangkok kan, kita mendapat anugerah itu. Prasarananya Masya Allah bagus kan. Jadi itu kan kalau nak dibandingkan dengan dulu-dulu, mungkin di situ ada 11 agensi agama diletakkan sebagai satu pusat. Nah, kita baca. Kita cuma baca strength and opportunity supaya orang kita tidak lupa bahawa kita ada kekuatan dan kita ada peluang. Kemudiannya kita baca juga bukan sekadar prasarana itu, kita baca juga diversity-nya, kepelbagaiannya. Kalau kata pengorganisasian, diversity-nya, kepelbagaian peranannya. Nah, kita nampak bahawa dari sudut contoh haji, orang kita sudah ada kepakaran buat train, metro train dan sebagainya, itu ada kepakaran-kepakaran orang Melayu, Islam kita di Mekah. Ya, takkan kita tidak membacanya misalnya. Begitu juga kita membaca halal kita yang sudah kita eksporkan kepakarannya di US, di Australia, di New Zealand, di China, di Korea Selatan, kalau di negara-negara Islam juga di Turki, di Bosnia, di Indonesia, contohlah. Begitu juga kalau kita nak baca tentang versatility-nya, dia versatile lah, dia boleh, serba boleh. Misal kata sistem-sistem yang ada dah dibangunkan banyak. Halal lah, muamalah lah, muzakarah lah, khutbah lah. Cuma kita nak tengok kan tak tengok aja. Dan dalam keadaan susah dan senangnya, terutama sekarang dalam keadaan COVID-19, peranannya kan besar. Tetapi ada lagi, ada tapi ada. Ya, kita tidak mahu berada dalam auto mode kan Datuk kan, auto mode begitu aja, ataupun comfort mode kan. Sesekali harus disergah juga dengan penambahbaikan kan, itu pun namanya dakwah. Di penambahbaikan maknanya dari sudut kita nak merealisasikan maksud sampai ke tahap lebih daripada itu. Sebab apa, dalam dunia hari ini, bagi saya dunia viral, kadang-kadang ada satu perkara aja, dua perkara aja yang kalau tidak ditanggapi dengan baik, speak out and speak up-nya lambat, ia menjadi satu persepsi dan tanggapan yang begitu banyak sekali, dan ternyata bukan semuanya ada yang betul daripada aduan-aduan itu. Makanya dalam kita menanggapi perkara untuk merealisasikan apa yang orang Islam itu menyebutnya dalam semayangnya tiap-tiap kali dalam surah Al-An'am ayat 162 tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan, yang hidupnya, yang matinya, yang salatnya, yang ibadatnya itu direalisasikan oleh dakwah ini kan. Jadi ceritanya bukan cebisan, ceritanya bukan sektoral, ceritanya bukan aspek-aspek kecil, tetapi ceritanya harus aspek besar. Dengan sebab itu kalau 1.7 juta penjawat awam, bagi saya yang majoritinya orang Islam, kita juga harus mengangkat ke semua ini ke arah perkhidmatan, kalau disebut pengorganisasian, perkhidmatan yang cemerlang, yang cekap, yang berintegriti, sehingga kan kita tahu bahawa ada juga aduan-aduan, bahkan dakwaan-dakwaan yang naik ke mahkamah dan sebagainya yang bersabit dengan agensi-agensi Islam kita. Jadi dengan sebab itulah maka kita fikir perlu dilihat banyak aspek untuk menambah baiknya lah. Gitu. Okey.
Okey, terima kasih Dr. Sharifah. Ya, sama. Tinggi falsafahnya Datuk Seri dari segi dasar, objektif, latar belakang dan prasarana yang begitu lengkap dalam negara kita ini. Saya nak pergi ke Datuk Seri pula. Apa komen Datuk Seri terhadap realiti yang ada sekarang? Assalamualaikum, terima kasih Prof. Mahmud kerana menjemput saya. Yang saya nak bercakap sebagai seorang yang bukan Islamic scholar di kalangan 3-4 orang kita pada petang ini. Dari segi seorang resipien, seorang consumer kepada dakwah. Dan saya nak mengupas dari segi pengalaman peribadi, alami proses-proses pendekatan dakwah ini yang saya kategorikan satu, berstruktur, iaitu secara formal, teratur, ada organisasinya. Yang satu lagi yang tidak berstruktur. Saya yang lebih penting bukan struktur dan formatnya, tetapi daripada segi kesan kepada resipien seperti saya, dari segi apabila saya mengikuti peluang menerima dakwah itu, saya hayati dan kemudiannya saya amalkan. So dalam konteks ini saya nak berkongsi pengalaman peribadi saya. Dakwah cara mana yang paling berkesan, yang hidup dalam jiwa saya sampai hari ini dan saya amalkan. Satu tokoh yang saya ingin berkongsi adalah Allahyarham Syekh Mohsin. Syekh Mohsin. Saya mengenali Syekh Mohsin masa saya di sekolah tingkatan 6 rendah. Saya dalam pertubuhan pelajar dan belia di Ipoh. Syekh Mohsin masa itu adalah berjawatan kadi besar di Perak. Dan sebagai aktivis belia tahun 70-an, kita banyaklah event, function. Setiap event atau aktiviti belia yang saya anjurkan di negeri Perak, bila saya jemput tokoh-tokoh agama di negeri Perak, yang hadir saya masih ingat sampai hari ini adalah Syekh Mohsin. Dia akan datang dengan baju Melayu dia bersamping, ada kala dia datang bersorangan, ada kala bawa isteri. Dan perlu saya nyatakan, tahun 70 tidak ada majlis program belia yang tidak diikuti dengan tari menari. Berjoget itu sebahagian daripada aktiviti persatuan belia. Syekh Mohsin ni dia masih hadir dalam majlis-majlis kami, majlis malam. Dia akan bersama makan malam dan sebagainya. Apabila muzik joget bermula, dia mengundur diri. Dia tidak cerca pun kami mengatakan ini haram, tapi dia hanya bergerak keluar, meninggalkan anak setakat inilah, anak minta diri. Dan dia tidak pernah menghina atau merendah-rendahkan kita. Kerana pada dia ingin dengan berbuat macam itu, dia berharap kita sendiri akan rasa segan dan situ. Dan cuba mirip kepada unsur-unsur Islam lah. Yang itu masa saya di bangku sekolah, Profesor. Kemudian masa saya di universiti, masa saya seorang anak mahasiswa di universiti, saya terbaca tulisan Hamka dalam utusan Malaysia. Hamka menceritakan dalam zaman anak muda Hamka, dia mengalami 3 kumpulan. Satu, dia melihat orang sedang berjudi. Sedang orang-orang tua ni berjudi, anak-anak kecil datang menjenguk dalam pondok tu. Jadi orang tua ni halau budak-budak tu, dia mengatakan, "Hei, kamu budak-budak jangan lihat orang sedang berjudi ni." Jadi dalam hati kecil Hamka, walaupun orang ini berjudi, tapi tahu kerja itu buruk, dan dia tidak mahu anak-anak kecil melihat kerja buruk tu, dia halau anak-anak kecil tu supaya jangan mendampingi pondok yang mereka berdiri. Pada saya itu sudah satu dakwah, walaupun dia seorang kaki judi. Dia mencerita lagi, dia berperahu, kemudian dia melihat ada satu orang mandi berbogel dalam sungai. Dan salah seorang penumpang dalam perahu itu menjerit kepada orang yang mandi itu. Kamu tidak sopan di tempat yang terbuka begini, mandi dengan tidak menutup aurat. Sebagai anak muda, dia mendengar orang yang mandi itu jawab, dia kata, begitu luas mata kamu boleh melihat dunia ini, mengapa kamu pandang kepada bahagian anggota suliat aku? Jangan kamu nak menyalahkan aku, kamu sendiri yang mencari nak tengok benda yang tak baik. Saya itu satu dakwah. Dan yang ketiga yang sangat berkesan kepada saya, Hamka menceritakan satu hari dia masjid,
dia pergi singgah di kedai kopi untuk minum pagi. Dan waktu itu dia lihat, dia kata berdosa lah kalau dia menuduh ada beberapa wanita yang cara solidkannya dia, barangkali mereka ini ayat hamka, kupu-kupu malam. Ya. Jadi dalam menunggu kopi untuk sarapan pagi itu, dia kata masuklah satu orang peminta sedekah, pergi ke meja orang yang berserban dengan pak-pak lebay. Derma, dan dia dihalau oleh orang ni, pergi, bau badan kamu busuk, kami mau makan, mau minum, kamu mengganggu selera makan. Tetapi bila pengemis ini pergi ke meja yang dianggap kupu-kupu malam itu, dia melihat wanita ini mengeluarkan nota wang yang besar. Dan dia kata kadang-kadang physical appearance kita itu, perzahiran permukaan kita itu tidak menunjukkan hati kita yang sebenar. Jadi pada saya, ini cerita-cerita yang sangat berkesan. Ada dua lagi yang saya boleh, saya nak membandingkan itu, Profesor Mahmud. Seorang gadis berjumpa saya, dia pergi kursus untuk perkahwinan. Dan gadis ini moden, belajar di luar negara, dan pergi kursus perkahwinan, dan dia memang tak pakai tudung. Dan dia bercerita kepada saya macam mana, Datuk, saya nak tertarik dengan cara kelas-kelas agama. Saya masuk kelas. Betul lah saya tak bertudung, tapi saya datang kerana wajib ambil kursus perkahwinan. Tapi permulaan ayat daripada orang yang ambil kursus adalah yang bakal suami, yang mana yang tak bertudung ni mak bapak gagal untuk anak-anak wanita mereka menutup aurat. Bila dia akan menjadi tanggungjawab suami, kedayusan ibu bapa itu jangan suami terus dayus. Saya kata, Datuk, saya dengar aja ayat itu sebagai welcoming remark kepada saya. Saya terus off, saya tak minat dah nak dengar kursus dia. Sampai yang akan saya hadiri lagi 2 minggu, saya terus buka saya phone, saya tengok komputer saya main internet saya. Jadi kalau berbanding dengan Hamka tadi, saya bercakap ni tentang kaedah pendekatan dakwah. Dan satu lagi yang saya nak cerita, bila saya masuk ke alam bekerja, dan kesannya sampai hari ini, pagi tadi pun apabila saya bermesyuarat tentang soal cukai, saya mungkin saya cukup takut kalau saya kurang membayar cukai. Sebab saya fikir kalau undang-undang mengatakan 20% pendapatan saya wajib dicukai, saya tidak akan lagi cukai. Dalam company pun begitu. Sebab pada saya, setiap RM100 income saya, RM20 itu Tuhan dah tentukan untuk negara, untuk saya bayar cukai. Kalau saya tak bayar di padang mahsyar, saya terpaksa menjawab pada 30 juta rakyat Malaysia sebab cukai itu hak mereka kepada saya. Dan manakah dakwah yang memberikan kesan begitu? Masa saya mula-mula bekerja di Jabatan Perdana Menteri, saya berjumpa dengan Dr. Tengku Anwar. Dr. Tengku Anwar masa itu adalah penulis ucapan Tun Hussein On. Dan satu hari kita duduk di kantin, di kafeteria Jabatan Perdana Menteri, Tengku Anwar cuma berkata dengan saya. Dia kata, Anwar, kalau kita guna telefon dan kita panggil kawan kita atau isteri kita di rumah, atas urusan bukan kerajaan. Jadi kita sudah berhutang 10 sen dengan kerajaan. Kalau kita tak bayar panggilan itu, di akhirat. Sampai hari ini saya punya integriti dalam soal takut tersalah guna harta kerajaan, harta pejabat untuk urusan peribadi itu begitu berkesan. Pada saya itulah satu dakwah yang berkesan. Dan akhir sekali Prof, saya lihat dalam sosial media satu rancangan live TV di Amerika. Dalam live TV itu ada satu orang pesakit yang memerlukan RM150,000. Dan dia minta dalam live TV itu untuk orang menderma. Dia satu orang Arab bernama Muhammad, dia menderma $2. Jadi anchor TV itu, anchor program itu bertanya kepada dia, mengapa kamu hanya memberi $2? Sedangkan kami memerlukan RM150,000. Adakah mau main-main saja untuk seronok-seronok? Muhammad ni jawab, dia kata saya pun itu 50% daripada wang yang ada dalam kocek saya. Saya hanya ada $4 dan apabila orang ini sakit perlukan derma, agama saya mengajar saya perlu menolong orang yang lebih darurat. Walaupun $4. Kesan daripada itu, selepas itu penderma yang berikut menderma $4,000, memberitahu kepada anchor TV itu, 2,000 kepada orang yang perlu pembedahan, 2,000 lagi kepada Muhammad yang hanya ada $2. Tapi akhirnya, penderma yang berikut pun terus begitu dan akhirnya, satu hari Muhammad ni dipanggil oleh TV live program ni, kata ini dia
kutipan untuk kamu daripada hasil kamu, daripada permulaan kamu sendiri menerima $2. Muhammad mengatakan, dan bila ditanya oleh anchor TV, apakah pekerjaan kamu sekarang? Dia kata, saya mengganggu walaupun saya berkelulusan tinggi, tak ada kerja. Dan daripada keikhlasan Muhammad memberikan sedekah $2, lebih 10 syarikat menawarkan pada Muhammad, datanglah bekerja dengan kami perlu seorang yang jujur seperti kamu dan ikhlas hati. Jadi Prof, komen awal saya ini, saya hanya kongsi dari seorang resipien. Dan pada saya melihat dakwah yang tidak berstruktur. Itu. Dan waktu saya di sekolah dulu sampai ke hari ini, bila saya melawat pesakit di hospital, saya lihat gerakan-gerakan macam YMCA dan sebagainya, mereka melawat orang-orang sakit di ward 3 dengan tolong mendoakan, tolong menyuap makanan dan sebagainya. Dan mereka tidak berdakwah hanya dalam gereja. Datuk Seri, saya tak puas dengar lagi. Saya nak tanya. Saya tak puas dengar Datuk Seri membincang. Datuk Seri menceritakan tokoh-tokoh, Hamka, Syekh Muhsin dan sebagainya. Tapi dalam konteks sekarang ni, apa pandangan Datuk Seri tentang konten yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah sekarang? Barangkali kita tengok banyak pendakwah membincangkan syurga, neraka. Tidak ada benda lain yang patut diutamakan lebih daripada sama ada targhib syurga atau tarhib neraka. Ganjaran syurga, amaran neraka. Apa yang patut diberikan dalam konteks sekarang lah. Saya rasa bila Ustaz Kamil bercakap lebih selamat daripada saya bercakap lah. Sebab itulah realitinya. Dan kadang-kadang bila kita pergi ke masjid, pada saya mereka berdakwah kepada orang yang sudah convert. Dan hampir 90% yang menyampaikan ceramah dalam masjid dan surau, dia mengutuk orang yang tak datang ke surau dan masjid. Tidak begitu. Dia patutnya pergi kepada orang keluar. Kepada orang yang tidak datang ke masjid atau ke surau. Saya nak ambil satu contoh Ustaz Kamil. Hari ini Cikgu Makno ni sudah menjadi adun di kawasan Gunung Semanggol. Waktu dia guru sekolah dulu, dia aktif beliau. Saya dalam Majlis Agama Islam Perak, satu hari saya terjumpa Cikgu Makno menulis surat kepada saya, meminta bantuan untuk gerakan dakwah. Dia bagi saya taklimat. Apakah metodologi dakwah yang Cikgu Makno buat di Gunung Semanggol, Perak? Dia membuat pertandingan memancing ikan keli. Dan siapa yang dapat menang memancing ikan keli akan dapat rod pancing yang mahal lah, yang harga 1,000 lebih. Dan syarat memancing ini akan ditimbang ikan-ikan yang sudah yang berjaya dipancing. Tapi syaratnya pada petang Jumaat, anak-anak muda ni kena berdaftar dan sembahyang asar berjemaah. Lepas sembahyang asar berjemaah, mereka kena mengikuti sembahyang maghrib berjemaah, kemudian kuliah selepas maghrib sampai ke Isya. So selepas Isya, mereka boleh pergi memasang mata-mata kail pancing mereka di kawasan tali air, di kawasan tanaman padi di Gunung Semanggol. Dan mereka balik ke masjid untuk mereka tidur sebentar dan dibangunkan pada pukul 2 pagi untuk qiyamul lail. Dan mereka akan sembahyang sunat tahajud, sunat tasbih, sunat witir, bagi kuliah agama sikit, kemudian masuklah solat subuh. Selepas itu baru mereka pergi melihat mata-mata pancing mereka untuk bawa balik ke masjid ditimbang. Satu lagi yang Cikgu Makno buat, Ustaz Kamil, adalah treasure-an. Dan bermula daripada petang Jumaat juga berakhir pada petang Ahad. Dan syaratnya begitu juga. Datang waktu asar, mendaftar diri, kena sembahyang Jumaah dan sebagainya. Kemudian untuk pergi mencari treasure-an ini di tanah perkuburan sambil mencari benda-benda dalam treasure-an di tanah kubur dan di masjid-masjid, mereka kena membersihkan kubur dan masjid. Nah, hadiahnya sebuah motosikal. 800 peserta anak muda yang dikatakan mak rempit semua ini menyertai dan mengikuti qiyamul lail dalam masjid dan sebagainya. Dan saya ini kaedah yang tidak berstruktur dan kreatif, inilah yang akan mendekati budak-budak yang liar di atas jalan raya. Bukan hanya kita hanya sanggup berdakwah dalam masjid untuk orang yang datang ke masjid, orang yang sudah tidak perlu didakwahkan kepada saya.
Okey, Datuk Seri. Saya cuba simpulkan pandangan yang diberikan oleh Dr. Sharifah dan pandangan yang diberikan oleh Datuk Seri tentang sama ada konsep dasar dan struktur dan sebagainya, servis yang diberikan. Saya nak bentuk satu soalan baru berasaskan kepada perbincangan ini, iaitu antara keperluan sebenar masyarakat dan khidmat yang ditawarkan oleh para pendakwah. Mungkin tadi yang dibincangkan tadi, mungkin masyarakat memerlukan sesuatu yang berbeza, tetapi para pendakwah kita menawarkan sesuatu yang sangat berbeza daripada itu. Jadi berlakulah suatu kita katakan tidak sesuai di antara apa yang diperlukan dan apa yang diberikan oleh para pendakwah. Dr. Sharifah, cuba bagi komen. Macam mana ni? Ya, terima kasih banyak Prof. Datuk Mahmud Zudi dan juga Datuk Sri Muhammad Anwar Zaini. Saya belajar daripada pengalaman cerita-cerita itu semua sangat menarik sekali. Dia ada kaitan juga dengan uslub dakwah itu sendiri kan. Dan saya fikir Prof, apa yang dikendaki oleh masyarakat dan apa yang diberi oleh para pendakwah, ini ada kaitan juga dengan bukan kalau kita nak nilai lah bagi saya sejauh mana apa yang disampaikan sama ada melalui media cetak, media masa sekarang ni, media kita bukan main lagi laju lagi termasuk hari ni kan, dan anak-anak kita generasi X, generasi Y dan Z dah tak tengok media TV sangat dah, lebih kepada FB, lebih kepada Insta dan sebagainya itu. Kita kalau nak tahu lah, bagi saya macam mana nak tahu apa yang kita bagi itu sesuai dengan apa yang dikendaki oleh masyarakat kita, ialah dengan melihat kepada outcome yang terhasil kepada masyarakat itu. Kisah-kisah Datuk Seri tadi tu menceritakan kesan daripada dakwah secara tak langsung pun yang mungkin masa tu tak ada apa media pun, tapi dakwah bilhal tu dapat terkesan sampailah ke hari ni oleh orang yang menerima, dikatakan resipien tadi kan. Sebab itu saya teringat gini, kalau kita tengok keseluruhan masyarakat Islam di negara kita, rata-rata lah, kalau kita baca rata-rata lah, nak tahu kesan ni kita nak tahu macam mana kesan apa yang disampaikan dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Satu daripadanya ialah kita tengok isu sosial, isu keruntuhan rumah tangga, KRT, keganasan rumah tangga, keruntuhan rumah tangga. Takkan itu tak ada kaitan dengan dakwah di Malaysia? Takkan kita nak pisahkan itu daripada dakwah di Malaysia? Mana pergi yang kita dakwahkan cerita tentang baiti jannati dan sebagainya, kalau kita melihat statistik perceraian meningkat. Misal kata, kalau kita lihat musim COVID-19 ni, contoh talian kasih di bawah Kementerian Pembangunan Wanita misalnya, sehari dalam 150 lebih talian panggilan contoh. Jadi kita orang dakwah khususnya dan masyarakat umumnya pasti terfikir, mengapa jadi begini? Apa sudah jadi kepada masyarakat kita? Selain daripada isu-isu yang memang isu lah, kalau penagihan dadah ke apa ke, itu memanglah kita katakan tetapi secara umumnya begitu. Begitu juga kalau kita tengok 3 tahun yang dulu PDRM ada keluarkan data yang menunjukkan bahawa rakyat di negara kita ini yang tertipu dengan penipuan cyber adalah sebanyak 1.7 juta. Mudahnya dia tertipu dengan segala macam yang ada dalam yang kebanyakannya 60% daripadanya adalah internet, bisa kata. Dengan jumlah kerugian mangsa ditotalkan sebanyak 4.4 bilion contohnya. Jadi adakah kita tidak nak mau mengaitkan kan mudahnya orang kita tertipu dengan cyber, mudahnya orang kita tergelincir. Kalau difikirkan pula tentang contoh pornografi, masyarakat kita meningkat, di kalangan hubungan sumbang mahram, contoh ni lah. Jadi bila kita baca data-data ini,
maka kita dapati bahawa adakah kita tidak cukup memberi konten yang sepatutnya ataupun kaedah kita dalam menyampaikannya. Mungkin itu cara lama yang kita sampaikan di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu peratus yang besar masyarakat kita, 70% itu adalah pada usia 15 tahun ke 60 tahun. Di situ 70% daripada jumlah penduduk yang ada di masjid itu mungkin 60 tahun ke atas, itu 10%, balance-nya adalah below 15. Ada 10%. So nampak kita harus faham juga realiti dakwah kita yang mana kita punya target itu yang 70% itu adalah dalam lingkungan remaja dan belia. Remaja dan belia ni di mana mereka nak dengar benda ni, kan? Ilahan saya kan. Kalau kita buat secara perbandingan, katakanlah dalam sistem pendidikan atau pejabat-pejabat lain, ada plan strategi dan macam-macam lagi lah dari organisasi. Kenapa dalam dakwah kita tak pernah dengar plan strategi ke atau apa-apa yang seperti itulah untuk mempercepatkan keberkesanan dakwah? Betul, Dr. Ustaz Kamil. Saya maklumkan bahawa saya terlibat, sedang dah dirangka siap pelan strategik dakwah negara sebenarnya dengan 8 kluster. Tapi saya nak cerita yang lebih daripada itu ialah memang benar bahawa yang penting adalah kita mengenal pasti apa isu sebenar dalam masyarakat dalam tempoh 5 tahun misal kata, dan isu yang berlarutan dalam masyarakat kita. Ajaran sesat juga masih ada, tangkapan DJIS pada tahun lepas lah 2 atau lebih. Tahun 2018. Contoh, angka-angka ini bagi seorang pendakwah menyampaikan, profesional Muslim kesemuanya, kita alert dan kaitkan dengan realiti dakwah di negara kita dari sudut konsekuennya, hasilnya. Jadi saya fikir untuk pengorganisasian dakwah itu dalam apa jua bentuk takbir urus, mungkin kita kata dia perlu ada 3P. Satu, pemimpinnya. Mesti ada leadership. Bukan berdaya kepimpinan tapi kepimpinan yang berdaya, ada daya pada kepimpinan yang membawa itu. Sebab itu dalam pengorganisasian pun ahli lembaga misal kata pun dilihat keberkesanannya. Kerana kita habis cakap di sini, akhirnya pada ahli lembaga, pada manpower yang menjalankan kerja, pada garis panduan yang banyak itu adakah dipantau, adakah dilaksanakan, adakah diteruskan. Garis panduan takbir urus berteras syariah pernah dibuat contohnya, tapi ke mana perginya, siapa yang memantau, apa yang dilakukan. Satu, pemimpin. Yang kedua saya ingat adalah performance. Dia mesti ada nampaklah kita ni apa prestasinya, kan, begitu. Kemudiannya ada performance tapi langgar SOP, tak tentu prosesnya, tak ada prosedur, juga tidak akan menjadikan dakwah negara kita membangun dengan strategik. And then the word strategic itself pun kita tak boleh nak pakai juga. Jadi saya rasa itulah kalau nak tengok kesan dan cara kita menyampaikannya, itu tak masuklah Datuk Prof. Kalau kita nak cerita sesama ahli pendakwah ni pun kadang-kadang konflik sesama kita, dan pemikirannya berbeza, yang mirip kepada parti tertentu nanti tak nak didengar. Jadi ronak-ronak ini kadang-kadang mengganggu pembangunan realiti dakwah di negara kita. Nampaknya Dr. Sharifah sangat berhati-hati, takut terpijak. Ya, berhati-hati. Tidak, saya menyampaikan apa dari hati, tidak dari hati. Kalau Datuk Sri ada komen, Jonah, saya dah bagi satu soalan baru. Bila Dr. Sharifah sebut tentang leadership. So sebenarnya leadership memberi satu kesan langsung melalui tingkah laku mereka tentang dakwah, untuk berdakwah ni. Saya nak berkongsi 3 orang tokoh negara yang saya berpengalaman untuk menunjukkan betapa kesan tindakan atau perbuatan mereka itu diri saya dan saya rasa kepada orang di sekeliling. Yang pertama saya nak mula dengan Allahyarham Tun Hussein On. Cerita yang saya mengalami dan melalui dan mengetahui secara dalam. Ketika dia Datuk Hussein On, Menteri Pelajaran, anak dia
yang jadi dermatologis, Dr. Seraya atas saya, dia tamat pengajian di UK. Dato' Hussein dengan Datin Suhaila pergi nak hadir convocation anak mereka di UK. Dato' Hussein mengambil cuti dan membeli tiket kapal terbang kelas ekonomi. Tiket tawaran yang tak boleh tu ditukar tarikh-tarikh penerbangan. Dia pergilah Dato' Hussein ambil cuti kerana ini urusan keluarga. Untuk menghadiri anak convocation di UK. Dalam tempoh cuti itu, mungkin 2 minggu, tiba-tiba dengan kehendak Tuhan, Dr. Ismail meninggal dunia. Dan Tor Razak perlu melantik segera orang Timbalan Perdana Menteri. Minta Hussein segera balik ke tanah air. Itu kita dari segi penerbangan. Jadi Tor Razak telefon kepada kedutaan, beritahu Dato' Hussein kedutaan akan beli tiket untuk dia balik segera. Tapi tak ceritalah nak lantik dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dato' Hussein boleh jawab pada duta besar kita, dia kata ini salah daripada segi undang-undang. Saya datang bercuti untuk anak convocation. Tiba-tiba saya nak balik, kerajaan bayar tiket saya. Itu integriti pada saya. Dan itu menjadi kesan kepada saya kemudian. Saya juga tidak akan berbanding Prof. Mahmud, tak nak sebut nama lah. Masa saya jadi ahli lembaga pengarah di Malaysian Airline System. Kemudian kita di London kena ubah kita punya terminal daripada terminal 3 ke terminal 5. Dan kita kena buatlah bilik kita punya lounge untuk Malaysian Airline. Ada seorang menteri yang minta MAS jemput dia untuk rasmikan lounge MAS di London punya terminal airport. Benda orang pun tak boleh nak masuk surat khabar, tapi dia nak menggunakan alasan itu untuk dia pergi ke London. Saya juga dengar menteri-menteri di kemudian hari, kalau anak mereka nak berconvocation di mana-mana luar negeri, mereka akan minta kedutaan buat program lawatan. Nak melawat universiti ke, nak melawat kilang ke, nak melawat tempat. So, kalau kita lihat itu, di antara dakwah yang Dato' Hussein bagi, itu Dato' Hussein. Kemudian saya pun mengikuti dalam surat khabar dan adalah sekali berdua berjumpa dengan arwah Datuk Nik Aziz. Saya terpegun bila dia tidak mau mengambil peruntukan sewa rumah dia. Dan dia cakap, dia kata, saya dah memang duduk rumah saya yang tak payah bersewa. Kemudian orang kata, Tok Guru dah jadi MB, ada allocation untuk dibayar sewa rumah. Dia kata, itu salah saya. Saya yang tak nak duduk rumah kerajaan, rumah tu kosong. Salah saya tak nak duduk rumah kerajaan, tiba saya buat salah, saya pula dibayar sewa oleh kerajaan, itu salah untuk saya ambil duit. Berapa orang kalau kita lihat yang dalam jawatan tinggi begitu akan buat begitu. Dan tokoh ketiga yang saya nak share, ini saya mula-mula Ustaz keluar daripada universiti, duduk di Kementerian Belia, Kebudayaan dan Sukan. Jadi itu 3 entiti yang sangat berbeza culture. Kalau duduk di Kementerian Kebudayaan tu, kalau tak reti menari, tak reti minum zaman itu, maknanya you are not fit to be there. Jadi kita keluar satu bumbuang kementerian. Saya di bahagian belia, saya hari ini bersyukur sebab pengarah belia saya masa itu adalah Abdullah Ahmad Badawi. Dan zaman itu Prof. Mahmud, kalau kita sebut nak buat surau di ofis ni, orang ketawa. Masjid pun kosong, surau ni orang tak cukup tempat. Tapi Abdullah Badawi ni, cara didikan dia, kalau dia tengah mempengurusikan mesyuarat, tiba-tiba dah lewat waktu begini, dia akan kata kita berhentilah sembahyang asar dulu. Jadi di situlah saya bersyukur saya ditempatkan oleh JPA di Kementerian Belia dan Sukan, tapi di bawah belia, bukan di bawah kebudayaan. Saya pun hari ini agaknya tak tahu di manalah alam saya. Jadi bila saya tentang leadership juga boleh menyampaikan dakwah. Kedua, yang kita bercakap tadi, betul kita ada SOP, kita ada plan strategik. Duka citanya kita mengukur secara kuantitatif. Berapa ramai yang hadir kursus kita. Berapa kali kursus kita buat setahun, berapa peruntukan. Kita tak pernah
nilai secara kualitatif. Kita lebih interested kepada output daripada outcome. Jadi pada saya, kalau satu masa dulu kita di universiti, orang bercakap kita berada di Menara Gading. Hari ini saya ingat dalam bidang Islam kita tak kurang ilmuwan. Cuma mereka berada dalam Menara Gading. Mereka tak turun ke bawah seperti mana kesan yang dilakukan oleh anak-anak muda ABIM dalam tahun 70-an. Mereka sebenarnya mendekati beliau seperti saya. Untuk saya. Kredit, kita kena bagi kredit kepada Anwar Ibrahim yang mengasaskan ABIM dan membawa anak muda pelajar turun ke kampung-kampung kerancangan Felda, ke sekolah-sekolah untuk saya dulu mula-mula dalam belia kita malu nak memulakan ucapan dengan bismillah. Kalau kita lebih saudara-saudari, tapi kerana ABIM membawa satu gerakan dakwah yang sangat berkesan kepada anak muda. Tidak mahu apa pun kita harus terima hakikat. Mengapa tabligh dapat menarik orang? Sebab mereka turun ke bawah, ketuk pintu rumah ke rumah walaupun dimaki, dihamon, tapi mereka mendekati orang bawahan, bukan menanti orang datang ke masjid seperti ilmuwan-ilmuwan tinggi kita yang hanya nak berkuliah dalam masjid dan dalam dewan by air condition. Itu komen saya. Okey, itulah gap di antara apa yang diperlukan. Okey, Dr. kami nak tanya Datuk Seri. Saya Datuk Seri sikit. Jadi Datuk Seri cakap tentang method. Jadi kata orang masalah yang dihadapi dalam dakwah kali ini mungkin masalah metodologi. Jadi apa komen Datuk Seri tentang saya memang rasa kita lompang yang kita hadapi adalah yang berlaku. Metodologi. Kalau kita boleh lihat, kalau satu tokoh hari ini yang saya boleh berkongsi pada petang ini adalah seorang yang bernama Felix Xiao. Kalau Google Felix Xiao ni dia seorang pendakwah di Indonesia, dalam umur 30-an, 40-an tu kata. Cuma dia ada kontroversi sikit sebab dia ada unsur politik, sebab dia dan Hizbut Tahrir Indonesia yang menentang Pancasila dan cuba nak membuat kerajaan berdasarkan berbentuk ISIS ni. Tapi Felix Xiao, amazingly, Prof. Mahmud, FB follower Felix Xiao ini dalam gerakan dakwah ada 4 juta orang di Indonesia. Dan Twitter follower Felix Xiao di Indonesia adalah berjumlah 2 juta orang. Instagram dia ada 1 juta follower dan 20,000 melanggan YouTube Felix Xiao di Indonesia. Pada saya ini satu metodologi yang sangat berkesan. Dan hari ini kita berkonferens berbentuk begini. Pagi tadi pun kami masa bermesyuarat mengatakan dunia kita akan berubah dan mungkin sampai masanya pendakwah-pendakwah kita sekarang ini menggunakan metodologi Zoom dan sebagainya untuk mendekati orang dan tidak menanti orang datang ke masjid atau bilik kuliah. Itu gap yang harus kita dapatkan. Okey, terima kasih Datuk Seri. Itulah yang saya nak sambung lagi perbincangan kita ini dengan kita pergi ke atas sikit tentang adanya bila dah ada gap antara apa yang diperlukan dan apa yang diberikan oleh para pendakwah macam kita ni lah, Dr. Sharifah. Kemudian adanya kecelaruan dalam berfikir di kalangan para pendakwah. Sehingga orang-orang yang menerima servis atau khidmat dakwah tu jadi macam keliru. Apa sebenarnya yang nak dibawa oleh para pendakwah kita? Macam-macam style. Macam mana ni? Adakah kita boleh balik kepada tahun 60-an? Bagaimana yang dikatakan oleh Datuk Seri tadi, di mana ABIM telah membina suatu generasi yang bagi saya sampai sekarang ini pun yang Islamik yang generasi yang tua macam saya ni pun masih lagi merupakan kesan daripada pendidikan itu. Tidakkah kita boleh balik kepada perancangan yang secara spontan pada waktu itu dilakukan? Masalah yang menjadi gangguan selepas itu apabila agenda politik dibenarkan to pollute daripada original intention macam pertubuhan seperti ABIM yang non politik. Jadi kemudian dia mendapat halangan.
Apabila dia mendapat halangan dan bantahan, kemudian once you are political pada saya. Political sudah ada grouping. You are no more neutral. Hari ini saya rasa kalau ulama PAS bercakap, orang yang bukan PAS akan merasakan ini PAS punya version. Mungkin agaknya kerana itu Perdana Menteri yang ke-8 mengambil seorang mufti untuk menjadi Menteri Agama. Walaupun ada mengatakan tidakkah ini satu tamparan kepada PAS yang punya itu banyak Islamic scholar tapi tidak diambil. Mungkin Perdana Menteri ke-8 merasakan kalau diletak Menteri Agama daripada PAS, jadi orang-orang yang bukan PAS tidak akan menerima version agama daripada seorang parti. So salah satu kekecewaan saya adalah apabila badan-badan yang sepatutnya neutral dari segi politik ini mula mengambil side. Bila mereka mengambil side, maka terganggulah di original yang murni dan tulus. Itu yang terjadi kepada ABIM pada waktu itu, Arkam pada waktu itu dan sebagainya. Dr. Sharifah, soal kecelaruan di antara para pendakwah ini kan, kemudian kadang-kadang ada tak serasi antara satu sama lain. Macam mana ni? Ini satu realiti yang menyakitkan ataupun realiti yang menggembirakan? Saya boleh bersetuju dari sudut sebahagian kecelaruan itu adalah disebabkan oleh asas tumpuan dan cara uslub kita dalam berdakwah, Prof. Mungkin uslub kita berdakwah itu memecahkan pelbagai pengikut. Ada yang suka dakwah sentap katanya gitu kan. Ada yang suka dakwah secara halus, secara dakwah bilhal. Jadi masing-masing ini memberi justifikasi kepada kaedah dakwah masing-masing. Kerana dikatakan masyarakat itu berbeza-beza, makanya kaedahnya harus berbeza. Sehingga kan dalam aliran politik dan sebagainya itu juga pun mesti ada ahli-ahli agamawannya yang tersendiri dan sebagainya, menyebabkan keadaan itu bercelaru. Dan keadaan juga ada kaitan dengan latar belakang pendidikan seseorang itu, cara mereka berfikir. Sebab itu saya mahu lihat dari sudut pendidikan itu diseragamkan, asas pendidikan itu harus kukuh, negara kita kukuh dari sudut pendidikan Islamnya, pemikirannya. Mungkin dengan sebab itu jugalah dahulunya kita ada baiknya jugalah kita berpegang pada satu mazhab, misal kata, daripada terlalu terbuka sehingga kan menyebabkan kecelaruan masyarakat umum. Contohnya, kita perlu lihat pola pemikiran masyarakat kita. Senang kata begitulah bagi saya. Dalam dakwah ini juga, selain daripada apa yang kita nak sampaikan, kadang kita fikir apa aja aku nak sampaikan, aku sampaikan. Tetapi kita tidak membaca pola pemikiran masyarakat kita. Dan apa yang menentukan pola pemikiran masyarakat kita? Yang menentukannya adalah sumber yang dia perolehi, ilmu yang dia dapat, kaedah dia mendidik. Sehingga kita dapat tahu bagaimana orang yang daripada Timur Tengah berfikiran begini berbanding orang yang dapat ilmu daripada Islam daripada Barat, orang yang dapat daripada tempatan. Kadang-kadang kesemua ini membentuk pemikiran yang berbeza. Tak mengapa, ada keindahannya, tetapi bila disampaikan kepada masyarakat itu, daya hikmahnya itu. Mungkin kita katakan, sebab itu dalam Al-Quran itu disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Orang selalu mentafsirkan hikmah itu dengan tutur yang tersusun, lemah lembut dan sebagainya, tapi maksudnya yang lebih daripada itu menurut Ibn Kathir, menurut At-Tabari, adalah berbalik kepada ilmu Al-Quran kan, Prof, dan As-Sunnah itu. Kita ada dasar dakwah negara. Kita ada, kan? Dah habis dah dasar itu dan kemana perginya dasar itu, apa diteruskan, siapa yang memegangnya, ya, adakah dasar itu hanya tinggal di buku, begitulah. Bahkan juga panduan-panduan yang begitu banyak kan. Jadi saya fikir Prof ada kaitan dengan memahami maksud hikmah itu sendiri, memahami asas pendidikan yang menyatukan pola pemikiran kita,
melihat uslub ataupun metod dakwah itu sendiri. Kita sebab itu kan dalam Al-Quran kita kalau tengok ialah salah, kalau saya salah betulkan, Ustaz kami tolong betulkan perkataan uswatun hasanah. Contoh ada hasan, nilai lagi tu. Dakwah memang ajak tapi mesti ada nilai. Dan itu diulang 4 kali di dalam Al-Quran. Dan kalau kita senaraikan bentuk dakwah tu katalah kepada 6. Dakwah pertuturan, dakwah lisan. Dakwah penulisan. Dakwah perkhidmatan. Dakwah polisi. Dakwah produk. Kita dakwah melalui produk, barang, baju, kosmetik, macam-macam yang halal lah semua-semua kan. Totalnya tu 2 je yang bersifat makal. 4 yang lain saya senaraikan tu perkhidmatan, polisi, apa lagi, program, semuanya itu adalah bersifat dakwah bilhal. Jadi mungkin dakwah bilhal mesti ditunjukkan lebih, dan dakwah bilhal itu yang lebih selamat berbanding dakwah bil makal. Kadang-kadang orang kita terbawa dengan apa yang ada pada asas pemikiran kita, dan ditambah dengan karakter kita, satu lagi personality kita. Ya, Ustaz Anil. Nak tanya satu ulasan lah. Saya nampak dalam dakwah di Malaysia ni kita macam ada gap antara ulama dengan pendakwah. Yang pendakwah yang biasa-biasa ni dia pegang satu hadis. Balighu anni walau ayah. Tahun 1-2 ayat dia dakwah lah. Kemudian ada satu lagi kita sebut segmen orang-orang yang berilmu, intelektual dan sebagainya. Dia semacam ada apa ulasan. Ada gap di situ. Betul Ustaz, ada gap. Yang pegang 1-2 ayat itu dia bersungguh-sungguh menyampaikannya. Kadang-kadang tu turun sampai ke padang. Tadilah yang ada tabligh, yang ada arkam, yang ada macam-macam, bersungguh-sungguh. Ada pun orang yang lebih buat kajian, buku banyak, artikel banyak lah segala bagai, duduknya di menara-menara gading tadi tu dan tak turun kepada masyarakat itu. Saya melihat kedua-dua ini boleh complement each other. Kedua-duanya penting. Dalam dakwah kita perlukan R&D. Ini sangat penting. Kita tidak nak juga shock sendiri kan. Kita mesti ada R&D. Sehingga hasil daripada R&D itu kita tahu sebenarnya aduan halal tu apa. Oh, ada 5 yang berkata aduan halal. Aduan dalam wang haji tu apa. Dan apa yang telah diusahakan. Kita ada facts and figure. Itu penting. Tetapi dalam masa yang sama, data-data ini harus turun ke bawah juga. Dibaca juga bersama dengan masyarakat kita supaya kita tidak hanya memegang data tetapi menyampaikannya itu kuat lain yang data itu tidak sampai atau tidak dianalisis dengan baik. Jadi saya fikir dakwah itu untuk cantiknya, tadi saya sebutkan tadi perkataan al-hikmah, itulah sebenarnya al-hikmah. Bukan sekadar hikmah dengan bertutur dengan baik, tidak mengkasari dan sebagainya, tetapi dakwah itu balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan kalau kita tengok uslub Nabi SAW yang tak meminggirkan walau perkara remeh. Kalau saya dengar cerita daripada Datuk Seri Anwar tadi, menarik bagaimana dakwah bilhal yang tak meremehkan perkara yang kecil. Itu ada di dalam contoh baginda Rasulullah SAW. Contoh bila sahabat melihat ada orang yang tak pergi berperang kan, tak pergi berjihad kan, tapi uruskan kebun dia, kebun tamar dia. Lalu kata Rasulullah SAW, jangan kata begitu. Kalau dia berjihad, dia tanam, dia usahakan kebun dia itu menyebabkan dia tidak meminta-minta kepada orang, kan itu jihad bagi dia. Kalau dengan itu juga dia dapat membangunkan keluarganya, kan itu jihad baginya. Jadi dia mengajar orang supaya melihat perspektif yang berbeza tentang jihad itu. Itu juga jihad fisabilillah, bukan fisabilil syaitan. Saya cuma mengatakan bahawa apa kaitannya? Kaitannya ialah kan, bagi saya memahami hikmah dakwah itu harus lebih mendalam. Dengan pengetahuan, dengan penganalisaan, dengan sistem pendidikan kita yang memajukan pemikiran, yang juga menjaga sesuai dengan apa yang Prof. Mahmud selalu sebutkan juga, dengan wakil kita, keadaan kita di negara kita lah. Ya. Ini saya pergi ke Datuk Seri lah sebagai seorang resipien lah. Saya nak timbul lagi soal kecelaruan di kalangan para pendakwah. Macam
Dr. Sharifah dia adalah seorang profesor madya di universiti, kemudian dia pula pendakwah dan dia ada jalur pemikiran yang tersendiri. Mungkin dia tidak merasa apa-apa tentang kegawatan di antara para pendakwah, tapi sebagai seorang yang menerima servis dakwah itu. Nak tanya Datuk Seri sikit, apa komen Datuk Seri tentang saya nak underline apa yang Dr. Sharifah sebut tadi. Dia kata ada hanya tahu 2-3 ayat Quran. Oleh kerana dia begitu committed dengan 2-3 ayat Quran tu, dia boleh meyakinkan. Lagi satu golongan tadi, saya kata tadi, ilmuwan tadi cukup tinggi. Profesor, status profesornya, PhD-nya, research papernya, dah menulis 10 kitab atau buku. Tapi kalau dia menjadi seorang elitis yang tidak bersifat pula menyusuk akal, tak hilang bisa, dia tak akan tahu. Sebab saya punya basic interpretasi tentang dakwah lah. Kalau yang sampai ke tanah air kita mengikut bacaan saya yang terbatas adalah daripada kalangan pedagang dan ahli-ahli sufi. Kita hanya duduk di Madinah dan di Mekah, harapkan umat dunia ini datang ke Mekah mengenal Islam, Islam sampai ke serata dunia. Wah, itu dia harus turun ke bawah. Dan saya percaya waktu mereka sampai, sama ada di Terengganu atau Kelantan atau Kedah, mereka berjumpa dengan orang-orang yang tidak Islam. Tetapi tahap toleransi mereka boleh hidupnya orang belum mengenal Islam ini. Islam itu dapat diterima dengan baik sebab mereka tidak judgemental. Saya Ustaz, Prof Mahmud, saya nak satu pengalaman yang saya boleh berkongsi di sini. Yang berlaku di rumah saya sendiri 2 hari yang sudah. Ada tukang kebun yang baru datang ke rumah dan saya pun tengok dia orang Islam dan sebagainya, nak minta kerja potong rumput. Saya pun terimalah hakikatnya dan menawarkan dia untuk bekerja di rumah saya. Pembantu rumah saya menyediakan makanan dan minuman. Dia tak mau sentuh. Saya pun tak tanya sebab mungkin dia puasa 6 ke atau sebagainya. Tapi apabila isteri saya pula bawa makanan tengah hari kepada dia, dia bertanya kepada isteri saya, yang buat ni datin ke atau pembantu rumah? Isteri saya kata, saya buat dengan dibantu oleh pembantu rumah. Dia tanya pembantu rumah ni Islam ke kafir? Dia memang orang Filipina, itu saya akui. Setelah dia datang ke rumah saya beragama Katolik, tetapi setelah tinggal 6 bulan di rumah saya, dia sendiri minta nak masuk Islam. Dia jadi Islam dan hari yang disediakan makanan kepada tukang kebun saya yang datang motor rumput rumah saya ni, yang pakai ketayak putih bersama ni, isteri saya kata, dia Islam. Hari ni dia puasa 6 pun, tapi dia buat untuk pakcik. Encik ni makanan dan minuman sebab nak tapi dia kata dia boleh pergi, tak percaya, dia berjumpa pula dengan pembantu rumah saya, dia kata betul kau orang Islam. Jadi pembantu rumah saya kata kenapa? Tak, kalau awak bukan orang Islam saya tak boleh makan makanan ni. Jadi kalau begitu attitude kita, satu orang Islam menghina orang lain yang sudah pun masuk Islam tapi mungkin dia tak bertudung, dia bercakap Inggeris atau dia cakap Melayu, kita assume makanan masak kafir. Kalau itulah Ustaz Mahmud pendakwah yang sampai ke pesisiran Laut Melaka, tak ada orang yang boleh jadi Islam sebab mereka letak value mereka. You mesti start up dengan saya dulu baru boleh jadi Islam. Sekali nak berkongsi cerita Pak Hamka. Berbanding dengan seorang anak gadis yang pergi kursus perkahwinan tadi, yang dia masuk je kelas, dia telah ditolak oleh orang oleh kerana dia tidak bertudung. Ini cerita yang saya baca tentang Pak Hamka. Satu hari satu orang perempuan muda pakai seluar pendek lepas main tenis dengan lipstick, dengan apa, jumpa Pak Hamka, dia kata, bapak saya mau mengamalkan agama Islam tapi yang moden, saya tidak mau yang kolot. Pak Hamka kata tidak apa, terimalah, ini saya mau mengajar. Kemudian Pak Hamka tulis 15 tahun selepas itu, gadis yang datang dengan celana pendek, kata Pak Hamka, dengan raket tenisnya, datang berjumpa saya 15 tahun kemudian, sudah menutup seluruh aurat. Dan dia pula bertanya, apakah bapak tidak kenal saya? Dia kata, saya sudah tua mungkin pandangan. Saya lah 15 tahun dulu yang datang dengan celana pendek selepas main tenis. Tapi kerana bapak menerima saya seadanya. Saya kemudian sedikit demi sedikit mengenali Islam dengan lebih mendalam dan baru
saya terus setelah 15 tahun mengenal Islam, menunaikan haji, dan bila balik saya nekat untuk menutup aurat. Jadi Prof, pada saya gap ini, kalau ilmuwan kita tak kurang ilmuwan, tapi yang ilmuwan ni pada saya dia harus kembali kepada kaedah merendahkan diri dia. Kalau dia mahu orang menerima ilmu dia, dia juga harus menerima murid yang didakwah tu seadanya. Kalau mereka di tepi jalan, dia bersama-samalah dengan mereka di tepi jalan. So, itu saya punya tafsiran lah, mewakili kumpulan-kumpulan yang saya telah dapat dampingi. Dan bila saya bertanya sendiri, pada mulanya bila pembantu rumah saya seorang Katolik yang saya benarkan ke gereja tiap minggu untuk bersembahyang, di gereja dia tiba memilih nak menjadi agama Islam. Bila saya tanya kepada dia, mula-mula saya ingat kalau dia ada boyfriend Islam, dia nak kahwin. Saya lengah-lengahkan, takut nanti embassy Filipin. Tapi isteri saya mengingatkan, orang dah nak masuk Islam, kita lengah-lengahkan. Kalau takdirnya dia mati, kita menghalang dia untuk mati sebagai seorang Islam. Jadi bila saya betul, saya bawa dia jumpa embassy, jangan kata majikan paksa. So dia kata, after seeing your family, you are also modern but still observe the teaching of Islam. Pray, so I thought that Islam. Dan salah satu lagi yang saya rasa mungkin Allah Ta'ala membuka pintu hati dia kepada Islam, rumah saya itu dikelilingi oleh 4 masjid. Bila waktu tiap-tiap kali semayang, bersawat-sawatan 4 azan. Barangkali itu yang menyeru untuk membuka pintu hati dia. Dan hari ini Alhamdulillah dia duduk dengan saya sudah 12 tahun. Bukan takat dia buat yang wajib, yang sunat pun dia. Pada saya, that is a very indirect way of us performing dakwah. Ustaz Muhammad. Datuk Seri, saya nak kata Datuk Seri. Saya suka dengar cerita Datuk Seri tentang tahun 70-an tadi. Saya rasa yang Datuk Seri cerita, saya nak tanya ulasan Datuk Seri lah. Dulu memang dakwah ni luas, tetapi bukan saya nak bicara orang. Tapi dari segi pemikiran, bila Maududi mula menulis tentang 4 perkara, 4 istilah yang menjurus kepada politik, kerajaan dan sebagainya. Kemudian disokong oleh pemikiran Syed Qutb. Jadi ramai orang muda yang suka pada dakwah, akhir cenderung kepada dakwah dalam bentuk politik. Dan dakwah dalam bentuk politik lah mula menimbulkan kelompok-kelompok dan mula timbulnya mengkafirkan, mempasikkan, tidak lagi berwajah manis seperti yang berlaku sebelum itu. Macam mana ulasan Datuk Seri? Saya apabila ada kelompok yang melihat agama dan sanggup menjadikan agama instrumen untuk mencari pengaruh dan menghukum orang yang tidak menyokong, maka pada saya disitulah silapnya. Itu sebab saya sendiri bertanya-tanya, adakah wajar kita memikirkan secara mendalam orang-orang yang betul-betul mahu melihat Islam yang bersih, yang tidak disalahguna, yang tidak dipolitikkan, yang tidak jadikan instrumen untuk dapat pengaruh. Untuk nama Islam dan sebagainya ini jangan dikaitkan dengan politik. Mereka nak berpolitik, berpolitik. Tapi apabila kamu nak bercakap atas nama Islam, maka kamu harus pisahkan itu. Memang susah nak diterima sebab kepada kumpulan politik yang sudah menjadikan agama dan Islam sebagai dia punya instrumen pengaruh, kita perang besar lah dengan mereka. Mereka tidak akan terima, mereka akan menuduh pula kita. Mereka akan mengaitkanlah politik itu sebahagian daripada Islam. Itu saya setuju. Politik is part of Islam. But for you untuk menggunakan Islam kepada orang-orang yang naif, hingga satu masa menjatuhkan hukum orang ini kafir, memerangi orang yang menentang kita adalah darah mati, kita adalah mati jihad, mati syahid dan sebagainya. Yang pada saya yang telah merosakkanlah. Dan itu sebab saya kembali kepada tokoh-tokoh yang macam yang betul-betul menarik minat. Saya kata kalau inilah bentuk ustaznya, macam arwah Syekh Mohsin yang saya punya kadi tu, saya kata saya hari untuk mengikut dia sebab dia tak pernah mengaibkan kita, memalukan kita. Dia tolerate dengan kita dan dia harap kita akan hati kita akan terbuka satu hari untuk melihat antara yang baik, yang batil dengan yang mungkar. Ya, terima kasih Datuk Seri. Balik kepada Dr. Sharifah. Boleh sambung teori-teori yang kita sebutkan tadi? Teori, Prof. Ya.
Teori apa, Prof? Teori Faisal, Dr. Prof? Sharifah tentang bagaimana orang-orang dakwah itu perlu mempunyai pandangan-pandangan yang jelas, yang tidak berkonflik antara satu sama lain, dan bagaimana sama ada mereka itu berada di bawah struktur organisasi yang rasmi atau tidak rasmi. Mungkin mereka itu mempunyai jalur pemikiran yang hampir berbeza, sama ada seorang akademik ataupun seorang pendakwah dalam konsep dakwah biasa, malah dakwah jalanan pun begitu. Sebelum jawab, saya nak tambah sikit boleh ke? Ya. Sebab saya rasa dakwah ni boleh juga kita minta ulasan lah. Ajaran agama tu saya anggap sebagai gedung ubat. Pendakwah-pendakwah adalah doktor dan ahli-ahli farmasi yang sepatutnya faham tentang penyakit orang sakit untuk memberikan ubat berapa jumlah, berapa kali dan sebagainya. Jadi sekarang ni saya rasa bukan salah pada gedung ubat itu, tapi pada ahli-ahli farmasi dan doktor-doktor yang mungkin salah memberi ubat, atau dengan bahasa Datuk Muk tersebut tentang fiqhul waqi' atau waqi' Malaysia. Jadi banyak ambil ilmu daripada Arab, pasang skru kepada masyarakat Malaysia. Adakah itu masalah? Dr. Sharifah, itu persoalan untuk kita. Ya, betul. Sebenarnya Ustaz Kamil dah bagi jawapan dah. Ambil skru sana, pasang kereta sini, lepas tu tak muat lah apalah semua tu. Jadi saya rasa sebab tu saya sebut tadi tentang memahami maksud hikmah itu sendiri. Mungkin ini yang kita patut perhalusi lagi lah. Metod baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh berhikmah tu kita tak boleh katakan tu sesuai pada zaman dia. Kayak Allah SWT yang memberikan contoh itu sesuai pada apa zaman sekalipun. Dan itu kalau kita rujuk balik memang kita insaf lah sehingga ke tahap kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam dakwahnya tidak meminggirkan hatta orang yang kurang upaya sekalipun. Jadi nak berbalik kepada kisah-kisah tadi yang dikongsikan oleh Dr. Sri, bagaimana saya memang kita belajar daripada kisah-kisah itu, dan kalau kita relatekan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tak melihat orang, kita kata dalam bahasa kita sebelah mata lah, dan kita juga tak mahu dalam masa yang sama kerana nila setitik ia menggambarkan rosaknya susu sebelahnya. Jadi kita tidak mahu juga berlaku sebegitu. Kalaulah saya ambil contoh hikmah tadi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sehingga tak meminggirkan orang-orang seperti Abdullah ibn Ummi Maktum yang kita kata orang kurang upaya, yang buta, tapi terkenal akhirnya kesan daripada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tu. Riwayat mengatakan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini tak pernah sembahyang masbuk pun, bukan kata tak pernah berjemaah. Selama hayatnya tak pernah masbuk pun. Siapa yang didik dia walau mata dia buta? Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajarlah. Jadi kita tak boleh memandang rendah pada orang dengan dakwah ini, dan kalau itu berlaku itu adalah individu itu dengan karakternya dan bukan dakwah itu sebenarnya. Itu emosi dan karakter seseorang itu, bukannya dakwah itu. Begitu juga kita katakan bahawa ada orang yang boleh menyampaikan dakwah itu dengan bagus, dengan berani, tapi tidak semua orang ada keberanian itu. Kita ambil contoh seperti Abdullah ibn Mas'ud yang berani membaca Al-Quran secara terang-terang di Kaabah yang dikelilingi oleh musyrik. Tidak semua orang berani melakukannya, tetapi dia berani dalam konteks dia sendiri, dalam bentuknya yang tersendiri. Abdullah ibn Mas'ud itu seseorang yang sangat berani, dan dia juga adalah orang yang ke-60 Islam, riwayat hadis 800 lebih hadis. Tapi dia ilmuwan juga, tetapi dia ada keberanian yang tak semua orang ada keberanian itu. Sehingga orang kata dia kata kali kedua, walaupun diparang, walaupun dia apa, dia berani kali kedua. Orang kata jangan pergi kali kedua, kau pergi bagi leher, kau buat apa? Tapi dia kata dia ada keberanian, dia boleh melakukannya. Walaupun dia kecil dan Nabi mengangkat dia begitu. Apa dia angkat?
ketika dia panjat nampak betisnya yang kecil, dia hanya rendah, dia hanya kecil. Tapi Nabi kata kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud itu lebih berat daripada nilainya daripada Jabal Uhud. Itu diangkat. Jadi saya nak kata dakwah ini harus sifatnya positif dan mengangkat perkara-perkara yang positif. Jadi kalau kita itu tidak mengangkat perkara yang positif dengan cara dan kaedah kita sendiri, kita nanti memberikan image yang tidak baik yang saya sebut tadi, ibarat nila setitik habis susu sebelanga. Dan kita bertanggungjawab bukan tentang dakwah kita di negara kita ini menjaga dan mengangkat image itu. Dan memanglah itu tanggungjawab saya sendiri yang bercakap ini juga kan, kita semuanya. Jadi menjadi tanggungjawab kita. Jadi saya suka melihat dia apapun perbezaan itu boleh dibentuk melalui sistem. Dan antara sistem yang boleh membentuknya adalah sistem pendidikan dan sejak daripada rumah lagi. Jadi ini saya fikir tidak boleh dianggap remeh tentang pembangunan pendidikan sejak awal kanak-kanak, sejak dari dalam rumah tangga itu sendiri. Kita mungkin melihat benda yang besar, Prof, tapi ada benda-benda kecil dalam masyarakat kita juga yang masih tidak terjawab. Masih ada orang yang setiap kali bulan Ramadan datang dan bertanya, kalau nak puasa 6 lepas daripada Syawal ke-7 boleh lagi tak? Ya, kita mungkin memikirkan hal-hal yang besar, tetapi kita jangan lupa dalam masyarakat kita juga ada yang memerlukan hal-hal yang kecil yang masih belum diberesi lagi. Hal-hal ini. Jadi itu juga menjadi tanggungjawab dan ramai di antara kita mengambil macam-macam pendekatan untuk memberesi hal-hal ini. Tapi dalam masa yang sama kita juga kata dakwah itu bukan hanya cerita akidah, cerita sembahyang 5 waktu, mati, hidup. Tapi pembangunan, jangan juga kita mewujudkan gap antara itu dalam masyarakat kita. Masih ramai lagi yang kalau diajukan soalan-soalan itu kan pusing balik soalan yang sama. Bulan Ramadan pusing balik 8, 20, 8, 20. Masih pusing balik hukum-hukum yang sama. Jadi kita tanya balik diri kita, di mana agaknya kesilapan itu? Apa sudah jadi? Kita harus memahami juga itu, saya katakan harus juga kita memahami bukan sekadar uslub kita tetapi juga pola pemikiran masyarakat kita. Berapa ramai yang boleh tonton kita ini selama 1 jam setengah contohnya. Yang boleh live selepas setengah jam mendengarnya. Berapa ramai yang lebih minat untuk membaca secara infografik saja maklumat-maklumat Islam berbanding mendengar sebegini contohnya. Jadi saya fikir perlu kita juga memahami wakil kita itu. Okey, Dr. Sharifah. Kita ada sedikit masa lagi. Mungkin kita minta Datuk Seri, saya tak nak buat satu apa-apa kesimpulan kerana kita ada satu sesi lagi iaitu sesi pleno yang 2 minggu lagi. Saya nak minta Datuk Seri buat satu rumusan sementara dan lepas tu kita tutuplah. Okey, saya Datuk Seri. Saya tak boleh, bukan sayalah orang yang layak nak buat rumusan. Tinggal lagi saya, apa yang saya belajar pada petang ini, macam saya tertarik dengan analogi Ustaz Kamil tadi, yang memberikan satu analogi bahawa orang yang menjadi sasaran untuk didakwah ni ibarat pesakit. Pendakwah ini harus melihat status mereka itu sebagai sama ada doktor atau farmasis. Bagi apa-apa preskripsi. Jangan bagi ubat yang overdose sehingga pesakit bila makan dia pening kepala dan dia tak nak makan dah ubat. Tapi that gradual process, saya rasa itu satu analogi yang sangat baik sebab ini mengingatkan saya, Prof. Mahmud, waktu saya berpeluang 2-3 kali mengikuti seorang tokoh sufi, tokoh ulama di Indonesia, Syekh Ahmad Al-Atas. Saya berguru dengan dia tidak secara langsung dan cara kita berguru dengan dia, kita duduk di keliling dia dan bila orang minta sesuatu doa, kalau kita ada 10 orang, dia tak bagi doa tu 10 orang semua doa yang sama. Dan kemudian bila privately saya bertanya kenapa saya zikir, dia kata tahap kamu, kalau saya bagi kamu yang tinggi, yang panjang ayatnya, kamu tidak mungkin mau amalkan. Jadi kamu buat permulaan cukup dengan berselawat satu hari 100 kali. Jadi
dia membuatkan saya mengikuti pengajian dia. Dan saya rasa itulah satu-satu ulama yang saya suka nak jumpa lagi lah, Prof. Mahmud. Sebab satu hari waktu saya di pondok dia, pegawai-pegawai kanan tentera Indonesia memberitahu Pak Habib timbalan Presiden Try Sutrisno mau bekerja sama Pak Habib, berhajat. Mereka kata dia bila-bila masa, sebab dia seorang timbalan Presiden negara, masa dia lebih penting dari saya yang kurang sibuk. Kemudian 2-3 hari lepas tu datanglah mereka bawa kereta apa semua dengan outrider apa semua. Jumpa dia, kita mau bawa bapak jumpa sama timbalan Presiden. Dan dia kata, mengapa dibawa kereta ini, mana timbalan Presidennya? Dia kata, oh kita kena bawa bapak untuk pergi jumpa di kantor timbalan Presiden. Apa jawab Habib Ahmad? Yang mau jumpa ini timbalan Presiden mau jumpa saya atau saya mau jumpa timbalan Presiden? Kalau dia mau jumpa saya, dia harus sudi rendahkan diri datang ke pondok saya. Kalau saya berhajat dengan dia, saya akan ke kantor dia. Jadi begitu prinsip untuk menunjukkan aku seorang ulama, kamu nak jumpa aku, kamu yang berhajat, mengapa pula hantar kereta, hantar orang datang? Oh, masalah keselamatan, Pak. Jadi kamu sudah tidak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah di pondok saya ini kalau datang tidak selamat lagi. Jadi pada saya itulah satu yang balik pada Ustaz Kamil kata tadi. The doctor and the pharmacist kena faham pesakit di hadapan dia untuk memberi dosage ubat yang pesakit tu boleh ambil gradually dan kemudian barulah ditingkatkan. Dan saya merasa saya seorang pesakit yang dapat bertemu orang macam Syekh Ahmad. Sebelum saya bertemu orang peringkat Habib Ahmad atas, saya dididik oleh orang seperti Syekh Mohsin. Syekh Mohsin dulu. Dan saya juga bukan kerana berdepan ini, saya juga mengikuti zaman-zaman saya pelajar di universiti, gerakan ABIM sedang mula mendapat akar di tanah air kita. Orang seperti Prof. Mahmud sendiri, yang modern, your approach lebih contemporary. Ada orang seperti Dr. Zul di Universiti Melaya pada hari ini di Pusat Akademi, yang bila saya melihat dia memilih doa pun, doa yang dia bacanya sampai saya jemput dia untuk baca doa anak saya kahwin. Bukan lagi doa yang berjejela, tapi lebih contemporary. Tapi Prof. Mahmud, saya ingat saya melihatlah bila sembahyang Jumaat dibolehkan balik selepas MCO, khutbah yang disediakan masih tidak contemporary, padahal isu sekarang ni adalah isu MCO, COVID. Tapi apabila khutbah jemaah dibenarkan, khutbah saya tengok hanya bulan Ramadan akan berakhir. Masih cycling benda yang sama. Dan harus kita bertanya, berapa orang? Kadang-kadang saya buat eksperimen, setiap kali lepas sembahyang jemaah, bila saya keluar dengan kawan makan daripada satu masjid yang sama, saya akan bertanya kepada mereka, apa intipati khutbah yang kita dengar dalam sembahyang jemaah tadi? 4 daripada 5 orang saya tanya tak akan ingat. Maknanya mereka datang, ada yang tertidur mendengar khutbah. So, you are not telling the thing that people nak dengar dan dapat dan fahami. So itulah Prof. Mahmud. Itu kita terima rumusan itu. InsyaAllah kita bangkitkan balik. Soal cerita orang sakit dengan farmasis ni, kita cerita balik dalam salah satu agenda dalam pleno kita nanti, dan di samping kita tengok rumusan apa yang grup satu lagi itu buat dan kita cuba bincang sehingga kita dapat kesimpulan yang agak baik. Terima kasih Datuk Seri dan terima kasih Dr. Sharifah Hayati. Saya sentiasa jumpa dengan dia. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah perbincangan kita pada hari ini, dan insya-Allah dalam round kedua nanti kita akan pergi lebih detail lagi, dan alhamdulillah, dan itulah wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.